Zombie Apocalypse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pergi kepada topik kita iaitu darab ya. Okey, kita nak masuk kepada operasi asas yang ketiga iaitu darab. Kita dah masuk sebelum ni, kita dah masuk tambah dan juga tolak. Kita nak masuk yang ketiga adalah darab. Okey, darab ni kamu dah belajar daripada tahun 1. Okey. Darab ini maksud dia adalah tambah, saya ulang balik ya. Darab ini adalah tambah berulang-ulang. Bukan tambah banyak kali ya. Tambah banyak kali lain. Tambah yang berulang-ulang. Maksud dia, tambah itu maksudnya contoh kalau 2, kita berulang nombor 2 ni. Kita 2, 2, 2, 2. Jadi kita tambah. Itu masuk darab. Kalau kamu kata tambah banyak kali, dia akan jadi tambah banyak kali. Tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Itu tambah banyak kali. Okay, beza ya. Beza tambah berulang-ulang dengan tambah banyak kali itu dah ada beza. Okay, jadi tambah yang berulang-ulang. Okay, itu masuk darab. Okey, kita tengok situasi di sini, situasi di dapur. Ibu dia kata kita terima tempahan 12 paket kuih ros. Okey, dia cakap ke anak dia 12 paket kuih ros dan anak dia kata setiap paket saya masukkan 10 keping kuih ros. Okey, jadi soalan ni tanya berapakah jumlah? Ingat, yang ada operasi jumlah yang pertama sekali adalah tambah. Yang kedua adalah darab. Okey, macam mana kita nak tahu apa beza tambah dengan darab? Okey, bila tambah, dia hanya tanya berapakah jumlah kuih ros saja. Itu saja. Tapi bila darab, dia ada kuantiti di sini. Beza tambah dengan darab ialah bila darab ini disebut ada kuantiti di hujungnya. Okey, kalau tambah dia hanya tanya berapakah jumlah kuih ros. Itu saja. Okey, kalau darab dia tambah sikit berapakah jumlah kuih ros di dalam 12 paket. Maksudnya dia disebut kuantiti. Itu beza dia, tambah dan juga darab. Okey, jadi bila kamu nampak macam ni, berapakah kuih ros dalam 12 paket, jadi operasinya confirm memang terang-terangan adalah darab. Jadi macam mana nak buat, kamu kena tahu dia kata, ibu dia kata kita terima 12 paket. 12 paket. Jadi dia kata 12 paket dulu. Kemudian sebab ibu dia kata dulu, kemudian anak dia menyatakan bahawa setiap paket saya masukkan 10 keping. Jadi ayat matematik dia sebelum kamu nak selesaikan kamu kena bina ayat matematik. Ini namanya ayat matematik. Yang sekarang ni yang kita nak tekankan dalam matematik sekarang ni adalah kamu mesti kena tahu buat ayat matematik daripada cerita itu. Itu yang sebenarnya matematik ni susah pada pandangan orang. Sebab dia sebenarnya dia senang. Tetapi yang susah ialah kamu perhatikan daripada satu cerita tukar kepada ayat matematik. Kalau kita dah belajar ayat tunggal, ayat senayu, ayat majmuk dan sebagainya, matematik hanya ada ayat matematik. Itu yang ialah kamu menjadikan dia. Jadi ayat matematik adalah 12 darab 10. Okey, cara pengiraan dia. Ada dua cara di sini tunjuk dalam buku teks. Okey, cara pengiraan yang pertama ialah kamu kena lukis gambar. Okey, ataupun kamu ambil bahan-bahan mawujud. Bahan mawujud ni maksudnya bahan yang kamu nampak dengan mata yang boleh dikira. Okay, contohnya dia ambil biji ni lah, dia ambil biji ni. Okey, satu biji ini ada 10. Kenapa satu biji ini ada 10? Sebab dia kata satu paket ada 10 keping. Satu paket ada 10 keping. Jadi kita letak ada 10 biji lah. Takkan kita nak lukis 10 keping ros. Susah kan? Jadi kita ambil 10 biji. Okey. Kalau tak pandai kamu buat bulat je. Okey, ini bagi yang yang masih kurang mahir darab, dia buat tambah. Okey, dia akan buat 10 biji macam ni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dia akan buat okey. Kemudian dia akan buat 12 kali. Kenapa? Sebab ada 12 paket semuanya. Okey. Satu paket ada 10, jadi kena buat 12. Jadi kamu nampak sini dia akan kira 12. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Okay, jadi bila kamu kira semua sekali, kamu akan dapat 12 darab 10. Okay, 1 ni 10 adalah 12 10. Apa ni? 12 10, 10 tambah 20 dah akan 100. Tambah 20 adalah 120. Ni kamu kena kira dah ni. 10, 20, 30, 40, 50, 60 sampai 12 dia akan jadi 120. Itu cara yang pertama. Okey, kamu cara pertama ni jawapan confirm betul, kamu mudah faham, cuma dia panjang. Okey. Dia panjang sikit cara dia. Boleh Okey. Kita pergi kepada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dia darab terus. Cara dia macam mana? Okey. Kamu nampak di sini bila melibatkan 10 ya. Bila melibatkan 10, ada darab melibatkan 10. Ini paling senang sekali lah. Kamu ambil saja, ni saya cara cepatlah. Kamu ambil saja sifar ini, letakkan di belakang, kemudian 12 letakkan di depan. Itu saja. Bila melibatkan 10, dia akan dapat terus 120. Okey, cara kedua dah. 12 letak di depan, kemudian sifar ni letak di belakang. Okey, itu cara mudah. Tapi cara ini ialah bila kamu kena, cara ni memang mudah tetapi dia boleh menyebabkan kamu cuai jikalau kamu tidak faham betul-betul cara dia. Cara yang atas, cara yang pertama ni cara lambat tetapi memang akan betul-betul kamu akan confirm betul. Okey. Okey, cara yang ketiga ialah kamu buat pengiraan macam ni. Cara yang ketiga dia cara lambat juga. Kamu pengiraan macam ni. Minta maaf. Cara yang ketiga. Dia lambat sikit lah. Dia lambat sikit daripada cara yang kedua. Tetapi dia cepat sikit pada cara yang pertama. Okey, kamu buat darab macam ni. Tapi rugilah masa lah. Okey, dia akan dapat juga 120. Okey, sama juga. Untuk lazim. Okey, tetapi ingat, paling mudah saya cadangkan, saya showkan kamu guna cara dua. Bila melibatkan 10, ialah kamu hanya tambahkan, letakkan sifar di belakang 12. Letakkan sifar di belakang 12. Itu saja. Okey, itu saja. Okey. Seterusnya kita pergi kepada muka slide 31. Okey, ini adalah situasi di kebun. Okey, situasi di kebun sayur, di kebun buah Okey, biasa biji ni buah temikai ataupun buah rock melon lah. Temikai susu. Okey, temikai susu ataupun rock melon. Dia kata sini temikai susu. Okey, kalau bentuk juntai-juntai ni dia bentuk macam temikai. Okey, ini adalah kalau kamu tak biasa kebun, tengok kebun temikai susu inilah dia bentuk dia lebih kurang. Okey, kalau yang ke atas tanah tu temikai biasa, temikai merah, temikai kuning. Okey, temikai susu ataupun rock melon, dia memang ada para dia lah. Okey, jadi dia kata sini pekebun dia kata setiap bakul, maksudnya setiap ini bahasa Melayu. Kalau bahasa matematik kamu kena tukar dia, maksud dia adalah satu bakul. Dia panggil ini adalah unitary. Kalau Islam sebenarnya dia panggil unitary. Okey. Bahasa Melayu dia kata setiap, tetapi bila matematik bahasa dia dipanggil satu. Setiap itu maksudnya satu. Jadi kamu kena faham setiap bakul ada 34 biji buah temikai susu. Okey, sekarang ni dia tanya berapakah bilangan temikai susu? Nampak bilangan buah temikai susu dalam 20 buah bakul yang sama. Ini darab. Tadi dia kata jumlah kan. Yang kedua adalah dia tanya bilangan dalam 20 buah bakul yang sama. Okey, yang sama. Bilangan yang sama. Jadi ini adalah darab. Jadi kamu kena buatlah 20. Kenapa 20 di depan? Bukan 34 di depan. Sebab dia kata 20 ini adalah bakul. Kalau dulu saya pernah ajar kumpulan kecil, kumpulan besar. Kalau darab, kumpulan besar berada di depan. Kumpulan kecil berada di dalam. Itu dululah. Okey, dulu. Okey, kumpulan besar, kumpulan kecil. Okey, jadi sekarang ni operasinya 20 darab 34. Ini ayat matematik dia. Dalam mana-mana masalah matematik, kamu kena buat ayat matematik. Kena buat ayat matematik dulu sebelum kamu kira. Kebanyakan daripada murid kita, kamu akan terus kira. Itu masalahnya. Okey, bila kamu terus kira, kamu
banyak kesilapan berlaku. Dia langkah pertama ialah kamu kena buat ayat matematik terlebih dahulu. Okey ya. Okey, setakat ni boleh ikut ya? Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Okey, terima kasih. Sekarang ni okey, cara dia lain sikit daripada cara yang atas tadi ya. Okey, kamu jadi ingat dia sama macam yang tadi kamu kata, saya kata tadi kalau ada sifar di belakang tambah ada sifar, tak boleh ya. Sebab ini adalah 20 bukan 10. Dia kalau 10, 100 atau 1000 saja yang boleh buat tambah sifar di belakang. Tetapi kalau depan ada 2, ada 3 tak boleh. Okey, ini kamu kena kira darab macam biasa. Okey, darab bentuk lazim. Okey, jadi dia beritahu bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama adalah dia darab digit besar dulu. Dia darab besar dulu ni. Ni dia tinggalkan. Dia darab besar dulu. Okey, jadi darab besar, kamu akan dapat sifar darab 4, sifar darab 3, dia akan dapat sifar-sifar. Maksudnya dia kata sini 34 darab sifar, dia akan dapat sifar. Okey, kemudian baru kamu darab dengan nilai 10 pula. Okey. 2 darab 4, 8. Okey, kemudian 2 darab 3, 6. Jadi 60, 8 tambah sifar yang besar tadi adalah sifar, dia akan dapat 680. Okey. Boleh? Itu cara yang pertama. Okey, cara yang kedua, ini cara panjang lah. Tapi cara ni memang betul-betul memang betul. Memang tak salah lagi. Cuma saya tak showkan cara ni lah. Sebab kamu kena lukis satu. Kamu boleh tengoklah cara ni. Saya tak nak cerita sangat lah. Okey, dia kembat. Ini ingat satu keping ni nilai dia adalah 100. Okey, satu batang ini adalah nilai dia 10. Jadi kamu kira lah. Kalau dalam tu ada 34. Satu kumpulan besar ini, dalam satu kumpulan besar ada 30. Sekarang ni dia nak 20. Okey, 20. Jadi kira lah. Dia panjang sikit. Okey, tapi untuk penyelesaian ni adalah saya lebih suka kalau soalan macam ni kamu guna ni lah. Kamu guna darab ni. Ataupun guna, nanti saya akan tunjuk dalam kelas nanti dipanggil ketisi ataupun lektis. Okey, tetapi saya namakan dia sebagai buah oren. Saya akan buat style macam ni. Buah oren. Buah oren yang dipotong. Okey, jadi cara dia. Nanti saya akan tunjuk dalam kelas nanti. Okey. Kemudian kita pergi kepada situasi yang ketiga. Situasi yang ketiga adalah dia kata di sebuah kilang 420 buah kotak buku masing-masing berisi 100 buah buku dikeluarkan dalam sehari. Sehari ni maksudnya apa? Sehari ni maksudnya satu. Ingat, sehari ni adalah satu. Maksudnya 100 buah buku satu hari. Ni kena tahu. 100 buah buku 100 buah buku bukan. Maksudnya satu kotak. Maaf. Satu kotak ada 100 buah buku. Satu kotak ada 100 buah buku. Sekarang ni dia nak tanya berapa jumlah buku yang dikeluarkan dalam sehari. Nampak tu? Dalam sehari. Jadi 2. Jadi ini adalah darab. Okey. Jadi baca balik cerita dia. Dia kata 420 kotak. 420 kotak yang mana satu kotak itu ada 100. Ini ayat matematik dia. Okey, kamu kena tekankan ayat matematik tu. Ini ayat matematik yang perlu kamu tahu. Okey, jadi macam saya kata tadi bila melibatkan 100, kamu boleh guna cara lazim. Okey, tapi kalau 100 ini saya syorkan kamu gunakan tambahkan sifar saja di depan. Bawa nombor ini ke depan. Okey. Kemudian kira ada berapa sifar pada 100 ini. 1 dan 2, letak 1 dan 2. Itu saja. Okey, bila melibatkan 10, 100 atau 1000. Boleh ya? Okey. Setakat ni boleh ya? Saya teruskan lagi. Okey, saya teruskan lagi. Okey, jadi itu saja untuk
Oh, ada lagi ya? Okey, nanti dulu. Itu yang cara mudah lah. Okey. Ini tak apa, ini contoh dia lah. Ini kamu boleh tunjuk contoh dia. Okey. Sama jugalah. Okey, dalam 65 sehari. Okey. Kita pergi kepada, ini dia punya lagu lah. Okey, lagu Okey. Sekarang ni kita pergi pula bila mendarab dengan satu digit. Maksud satu digit adalah ni lah, satu digit. Darab satu digit. Okey, darab satu digit ada dua cara. Cara yang pertama ialah kamu tambahkan. Tadi kamu lukis kan, ini tambah. Ini maksudnya tambah berulang-ulang. Okey, maksudnya 4. Dia 4 ni. Ni kalau gunanya ni untuk satu digit saja. Kalau dua digit tak boleh. Kalau contoh dia kata 14, tak sesuai lah, tak sesuai. Kamu takkan nak tulis 14 kali, letih ni kalau satu digit tak apa. Satu digit boleh diterima lagi lah. Okey. Cuma yang lebih eloknya ialah bila kamu buat darab terus macam ni. Okey, kamu buat terus darab macam ni. Okey, guna sifir lah. Kamu yang penting sekali darab ni lah kamu kena ingat sifir lah. Kamu sekarang dah jam 4, dah jam 5, dah jam 6. Kata satu nanti kamu mesti dah mahir sifir. Kalau tak mahir sifir, kamu akan bermasalah bila nak masuk matematik moden dengan matematik tambahan. Dia sangat masalah. Jadi kena, had 5, 6 ni memang kena ingat sifir. Okey, dan darab dulu ikut ni darab dari sa, puluh, ratus ribu. Bermula dari sa, puluh, ratus, puluh ribu, ribu, puluh ribu, ratus ribu, juta dan sebagainya. Ini cara darab dia. Okey, saya tak perlu nak tunjuk lebih sebab ni dah ada sini. Okey, situasi yang seterusnya adalah bila melibatkan dua digit. Nampak? Bila darab dua digit. Darab dua digit. Jadi kita nak buat, okey, yang pertama sekali ialah kamu boleh guna cara yang pertama. Nampak ni, cara yang pertama ialah kamu darab macam tadi dah, darab sah dulu. Kamu darab sah. Okey, jadi bila kamu darab sah, maksud dia beginilah, saya tunjuk cara. Takut dia tak faham, saya tunjuk cara macam ni. Okey, 49 darab 76. Maksud dia 76 ini kamu kena pecahkan dia kepada dua. Iaitu 70 dan 6. Okey, jadi yang pertama sekali ialah kamu buat 49 darab 6. Yang kedua adalah 49 darab 7. 6 ni 7. 7 tu maksudnya 70 lah. 70. Sebab sifar ni dia akan jadi sifar nanti. Okey. Jadi kamu dapat jawapan dia, nampak ni. Kalau 46 kamu akan dapat 294. Kalau 49 darab 7 kamu akan dapat 3430. Kemudian kamu combinekan kedua-duanya. Maksudnya 294 macam yang tunjuk yang bawah ni, 294 ni kamu tambahkan dengan 343 sifar. Jadi kamu akan dapat jawapan dia adalah 3724. Okey, itu cara yang pertama. Cara yang pertama, diasingkan sa dan juga puluh. Okey, boleh faham cara yang pertama ni? Cara yang pertama ni boleh faham? Diasingkan puluh. Boleh. Dua kalilah. Puluh dan juga sa. Boleh. Okey, puluh dan juga sa. Boleh Okey, cara yang kedua. Cara yang pertama. Cara yang kedua saya padam dulu. Cara yang kedua adalah dia darab biasa. Dia darab terus. Okey, nampak sini Cara yang kedua ni kamu kena faham betul dia tunjuk cara ni. Okey, cara yang kedua adalah yang pertama sekali adalah dia darab satu-satu. Dia jadi panjang sikit cara yang kedua ni. Okey, tengok Okey, cara yang kedua adalah dia mulakan dulu yang atas. Dia ambil yang sa dulu. Maksudnya cara yang kedua buat macam ni. 49 darab 6. Okey. Dia ambil 9 darab 4 dulu. 54. Dia ambil ini dulu. Okey. Kemudian dah selesai yang tu. Okay. Sama. Cara yang kedua ni ialah dia asingkan yang atas ni pula. Cara yang kedua adalah dia asingkan yang atas. Dia buat macam ni. 40 darab 9. 40 darab 6 dengan 9 darab 6. Dia ambil yang ni dulu. Okey.
Jadi kamu akan dapat sini, tu yang kamu dapat sini 54, tu yang kamu dapat 54 dengan 2 tu 40. Kemudian dia ambil pula 40 darab 40 darab 7 di sini. Kemudian 40 darab 9. Sebab tu kamu dapat situ, kamu akan dapat situ yang pertama adalah 6 apa? Sebalik. Ini 40 darab 7 dengan 9 darab 7. Dia gini. Okey. Sebenarnya susah cara dia tunjuk ni. 9 darab 70. Dia macam ni pula. Jadi tu yang kamu dapat 630 dengan 2800. Kemudian kamu tambahkan, dia akan dapat sama. Okey, nampak tu? Okey, dia ada banyak cara dah kita tahu. Tapi cara ni bagi saya tak praktikal sangatlah, agak susah. Tapi terpulang, bagi saya. Kalau kamu faham, kamu boleh guna, tak ada masalah. Okey, dan cara yang ketiga adalah dia pecahkan ni. Dia bahagikan dua ni. Ini dipanggil kalau sekolah menengah, masa dia darjah teknik sekolah menengah, dia panggil punca kuasa 2. Dipanggil, dia dah tunjuk kepada kamu bahawa tahun 4 dah tunjuk ajar punca kuasa 2. Punca kuasa 2. Okey, maksud dia punca kuasa 2 49, dia akan dapat 7. 7 dengan 7. 7 darab 7 adalah 49. 8 darab 8, maksudnya 7 kuasa 2 adalah 7 darab 7. Okey, sebab tu dia asingkan macam ni. Jadi bila 49 kamu akan dapat 7. Jadi 76 darab 7, 532 darab 7 lagi. Daripada sini, bawa ke sini. Dia darab. Cara yang ketiga. Okey, boleh ikut setakat ni ada 3 cara. Boleh. Ya, dia 3 cara ni bagi saya ni cara yang luar daripada yang kamu biasa buat. Tapi terpulang bagi saya agak susah sikit dah sebenarnya. Sebab apa? Cara-cara ni yang tunjuk ni ialah kamu kena faham betul-betul konsep tu. Tetapi kalau kamu faham tak ada masalah. Cara yang pertama ialah kamu darabkan bawah ni dulu. Bawah ni kamu pecahkan kepada rumah puluh dengan rumah sah. Cara yang kedua ialah atas ni kamu pecahkan kepada rumah puluh dengan rumah sah. Cara yang ketiga ialah ni cara sekolah menengah. Kalau kamu boleh guna cara ni memang hebat lah. Sebab kamu dah faham konsep punca kuasa. Yang ni biasanya punca kuasa 2 ni tingkatan 1, 2, 3 ni. Kalau kamu boleh buat memang hebat dah. Okey, punca kuasa 2 kamu bahagian 2. Cara yang keempat yang kamu boleh buat adalah dipanggil cara kekisi ataupun lektis. Okey, cara lektis. Kalau sebelumnya saya lebih suka untuk peringkat kamu ini kamu guna cara ni. 49 darab 76. Okey, saya lebih suka kamu guna cara ni. Tetapi terpulang. Tapi dalam kelas apa kita boleh tunjuk ke 4 cara ni. Dan cara yang kelima adalah bentuk lazim macam biasa. Cara ni bagi saya tidak praktikal sangat. Okey, tidak praktikal. Kenapa? Boleh guna, ni bentuk biasa tetapi dia susah sikit sebab yang pertama sekali adalah kamu kena hafal sifir. Cara ni. Semua ni cara ni sama kena hafal sifir. Tapi yang ni kamu kena main dengan susunan tu. Kamu kena pandai menyusun. Salah susun habis. Okey, cara susun habis. Cara yang pertama ni panjang. Cara yang kedua pun dia agak panjang. Cara yang ketiga dia pendek. Cara yang keempat dia tengah-tengah. Okey. Cara yang kelima dia panjang. Cara yang kelima ni pun tak panjang mana juga. Dia bukan cara yang keempat. Cuma yang ni dia complicated sikit. Okey. Kamu boleh guna mana-mana cara yang kamu rasa sesuai. Yang bagusnya untuk KSSR ialah kamu boleh guna mana-mana cara yang kamu rasa kamu nak guna. Dan yang penting ialah bila saya tengok saya faham. Sebab tu saya kena belajar banyak cara. Supaya bila kamu bagi cara ini, saya tahu. Cara ini saya tahu. Okey? Kamu boleh guna mana-mana. Kamu tak perlu nak ikut kawan kamu. Kawan kamu guna cara satu, saya nak ikut cara satu lah. Tak boleh. Guna cara yang mana kamu rasa sesuai dengan kamu. Ingat untuk darab dan bahagi, dia banyak cara. Tambah tolak, dia tak ada cara. Okey? Dia kurang sikit cara dia. Cara dia 1, 2 je.
Tapi untuk darab, kalau kamu tengok dalam YouTube, ada beribu-ribu cara untuk satu soalan ni. Saya pernah jumpa satu soalan itu ada 12 cara. Ini baru tunjuk 4 kan? Dia ada 12 cara untuk selesaikan satu soalan darab. Nampak? Ada banyak cara. Tetapi bukan kita nak ambil semua. Kamu ambil mana yang cara yang sesuai untuk kamu. Okey? Jadi cara yang pertama, dia tunjuk sini cara yang pertama, cara yang pertama, cara yang kedua, cara yang ketiga, ini cara yang keempat, yang saya tulis cara yang keempat, dan paling last sekali adalah cara yang kelima, darab macam biasa. Cara yang kelima ni darab macam contohnya 54, 5 sini, 24, 25, 29, 63, 6, 28, 34. Nampak? Okey, dia akan dapat juga sini 12, 1, sini dapat 7, 3. Sama juga, dia akan dapat 7. Okey, ini pun sama juga. Saya tukar pen sikit, warna merah bagi kamu nampak jelas. Okey, ini sama juga. Ini 63, ini 28, ini 54, dan ini 24. Jadi kamu tambah 4, 8, 4, 12, ini 1, 7, 8, 10, 7, 17, 1, 3. Sama, jawapan dia semua akan jadi sama. Okey, kamu tengok semua jawapan ni sama. Boleh salin lah menurut cara. Cuma cara yang pertama dengan cara yang kedua, kamu kena fahamkan betul-betul. Cara yang pertama ialah dia pecahkan ni, saya tulis kat sini. Bagi kamu nampak lah. Cara yang pertama dia buat macam ni. 49 darab 6. Okey. Kemudian 49 darab 7. Depan ni pula. Ada macam tu. Okey, dia beza sikit. Cara yang kedua ni macam ni lah. Cara yang kedua ni saya tulis sikit kat sini bagi kamu nampak jelas. Okey. Okey, dia buat macam ni pula. 40. Ni 40 darab 6. Sorry, terbalik. Oh, betul lah. Betul lah. 40 darab 7. Sorry, 47. 40 darab 6. Okey, 40 darab 6. Kemudian 40. Kemudian 9 darab 6. Nampak tu? Dia gitu. Kemudian yang kedua dipanggil sini pula 9 sini. 40 darab 7. 9 darab 7. Dia macam ni 9 ni adalah sah. Dia lihat macam ni. 70. Ada macam tu. Ni 70. Okey, dia ada 2 cara. Okey. Dia ada 5 cara, dia banyak cara. Banyak sangat cara dia. Kalau cara itu saya ada banyak cara, tapi yang cara itu saya nak tunjuk kamu pening nanti. Darab pelangi, dia ada juga yang darab pelangi. Ni saya tunjuk sikitlah, ni sekadar untuk pengetahuan kamu. Okey. Dia darab pelangi dia macam ni. Dia macam ni, lepas tu dia pergi sini, dia banyak darab pelangi. Okey, dia banyak. Dia sebenarnya banyak cara. Lepas tu persilangan macam ni, bersilang ada. Okey, dia banyak cara. Untuk darab ni banyak cara. Okey, cuma kamu faham ke tak fahamnya. Dan kamu tak perlu nak tahu semua cara, kamu ambil mana cara yang kamu rasa sesuai. Okey? Okey, jadi saya teruskan. Okey, sekiranya ada 3 digit pula. Tadi 2 digit, ni 3 digit. Okey, jadi kita nak buat, okey, cara yang pertama di sini ditunjuk adalah cara yang pertama
dia guna kaedah pecahkan ikut dia punya nilai tempat dia. Nampak ni? 183 jadi 138. Nampak ni? 130 dari 8. 60 dengan 4. Jadi kamu kena buat jadual. Okay. Dia macam kaedah kekisi juga. Tetapi dia pecahkan ikut nilai-nilai tempat dia. Nampak ni? Jadi kamu akan buat 100 dengan 60. Dia akan buat macam ni. Ini cara dia. Okay. Pecahkan dia. Cara yang kedua adalah bentuk ni. Bentuk lazim macam biasa. Okay. Ini cara yang kedua. Bentuk lazim. Kebanyakan ni kalau saya zaman saya dulu, yang kamunya yang bagus dengan zaman sekarang ialah kamu guru-guru ataupun yang penulis buku ni dia tunjuk banyak cara untuk kamu. Itu istimewa yang kamu. Zaman saya belajar dulu, cikgu hanya tunjuk satu cara saja. Cara apa? Apa cara dia? Cara ni lah. Guru-guru sebab kita dulu tidak didedahkan lagi. Okay. Sebab dulu kami zaman KBSR, kamu KZSR, beza jadi saya akan didedahkan cara ni je. Tapi kamu didedahkan dengan berbagai jenis cara. Okay. Langkah yang, okay. Kemudian yang seterusnya ni lah. Ni namanya dipanggil kisi. Kalau saya dulu dipanggil lektis. Lektis. Tapi sebab dia nak melayukan sekarang ni, dipanggil kekisi. Saya dia namanya lektis. Okay. Sama je. Nampak ni dia panggil kekisi. Cuma saya tak suka cara kekisi ni. Bukan cara dia punya bentuk dia. Sebab tu saya tukar dia kepada bohorin. Sebab kenapa bohorin? Sebab bohorin kamu tak perlu nak garis, kamu buat bulat saja. Konsep dia sama. Okay? Kamu buat bulat saja. Kalau ini kamu kena garis, kena buat peta, dia makan masa. Macam ni untuk dalam exam sesuai macam ni lah. Dia terus potong. Okay, bohorin. Okay, kenapa bohorin nanti saya akan cerita dalam kelas lah. Okay. Setakat ni boleh ikut ya. Sebelum saya nak habiskan kelas kita ni, lepas ni saya nak tinggalkan kamu. Okay. Kamu boleh pilih lah mana-mana cara. Saya tak kisah pun. Cikgu, saya nak guna cara yang pertama. Boleh. Cikgu, saya nak guna cara yang kedua. Boleh. Cikgu, saya nak guna bohorin. Boleh. Cikgu, saya nak guna kekisi. Boleh. Tak ada masalah. Okay. Jadi saya nak tengok nanti latihan yang saya bagi pada kamu nanti. Kamu ikut mana-mana cara yang kamu rasa sesuai. Boleh ya? Okey? Okey. Jadi tak ada ya? Okey, boleh buat. Saya harapkan kamu semua boleh buat. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Bukan dalam 45 minit. Okey, saya tinggalkan untuk kamu buat latihan. Okey, jadi kita akhiri kelas kita ni dengan tasbih kafarah dan suratul As. Sama-sama kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih kepada semua yang sudah dapat hadir. Itu saja, terima kasih. Boleh surah. Assalamualaikum. Salam.